Tarakaluya. Tak betul juga. Maknanya kita ni kalau benda tu tak betul, jangan nyuruh orang sama betul kan. Memang tak betul juga. Tak kira lah benda pun. Kalau benda tak betul, kena ambil orang lain betul kan. Itu faham. Termasuk negeri ke negara, kalau tak betul kena ambil orang lain betul. Tak boleh dia betul kan. Bila dia betul tak betul je. Kalau lamanya tak betul. Kalau tuan faham lain kita pulang. Ini cerita puasa. Cerita puasa ni maknanya kalau kita buat tak betul, kena pergi tempat yang betul. Allah betul kita. Jangan ikut benda yang sama. Hari pertama dah salah, jangan ikut lagi yang tu. Ambil cara lain. Kalau kita ni jadi malas di rumah, pergi masjid dengar tazkirah, ini yang kita nak buat, mesti nak buat. Jangan ikut jalan yang sama. Serupa je puasa daripada dulu. Sama, mesti ada beza. Barulah kita berjaya dunia dan berjaya di akhirat. Itu di antara jam sudah 7.25. Jadi walaupun kita pagi ni tak ada apa sarapan, banyak masa, tapi bila ceramahnya ilmu ni dia fokus boleh sejam. Dia lama-lama dia tak boleh dah. Sebab kita pun ceramah ni, sebab kita ada hari lain, malam ada lagi bukan. Jadi maknanya kita tak boleh nak pukul berhabis macam tak ada ceramah lagi lepas ini. Itu sebab tazkirahnya pun kalau Ramadan tu biarlah 20 minit. Jangan sampai nak peteras jam ya. Sebab sampai masa tazkirah ni kita kena ada satu pendekatan yang lain. Maksud dia begini. Ada ustaz kata 20 minit ni pendek sangat. Tak sampai mesej. Kita sampai masa kalau tazkirah itu tiap-tiap malam 30 kali, kita tak perlu ambil 30 ustaz. Kita ambil 10 ustaz cukup. 10 ustaz ni kita jadikan satu ustaz 3 malam straight. Mana ustaz ni 3 malam straight, dia tahu besok boleh cakap lagi. Berarti dia cakap 20 minit, mana sejam ni tu. Mana malam pertama dia cakap satu bab dan bersambung pada malam besok. Jadi jamaah pun suspend. Dia akan tunggu lagi. Dia akan tunggu dan sampai dia khatam. Dapat satu bab. Besok ustaz lain pula lepas 3 hari tu. Jauh ni tak timbul lah ustaz nak puluh sampai 45 minit. Sejam. Sebab tak sampai lagi. Dia 5 minit baru gezek baru. Jemaah pula boleh 1 jam besok tak datang lah. Ya. Ada jenis jemaah dia tak nak kuliah. Kita buatlah kuliah tazkirah ni lepas. Kita buat antara 4 dengan 4. Kita tazkirah, dia bangun, dia tarawih datang lah. Dia tak nak dengar ceramah. Kita buat lepas isyak. Dia datang lewat pula isyak tu. Dia datang suruh tarawih je. Jadi macam tu. Puas kita nak ngepun tu kan nak kunci pintu masjid. Bukan? Tuan-tuan masjid boleh buka balik pukul 11. Tak boleh nanya kawan pula. Bukan? Jadi kita pula kena ada pendekatan. Mana kita ambil 3 orang, 10 ustaz, 3 malam. Jadi dia boleh bercakap apa yang dia nak cakap. Dia cakap 20 minit, malam besok ada lagi. Sebab ustaz pun dia kena cakap habis. Sebab apa lepas tu tak ada dah. Tahun depan baru dapat balik. Jadi jemaah jadi mangsa. Jadi saya rasa cukup setakat itu. Dan saya nak mengucapkan terima kasih. Saya nak umumkan iaitu kutipan yang buat madrasah saya di kampung Sopeng Kanan Parit, Madrasah As-Sa'adah. Sebab kita ada 2 kutipan, iaitu kuliah maghrib di masjid inilah, dan juga kutipan maghrib 18 hari bulan 7 dan kuliah subuh 27 bulan 7. Kedua-dua kutipan ini berjumlah 1139.80 sen. Dan terima kasihlah. Dan kutipan yang dah ada di tangan saya sekarang ini dalam 32,000 dah ada dah. 32,000 dan dia mungkin akan mencapai kepada 40,000. Dan saya punya penunduk aras saya itu kita nak sampai boleh mencapai 50,000. Sebab peruntukan nak baik pulih sekolah di agama di kampung sini, tempat semula belajar dulu ialah menjangkakan 150,000. Dan semua wang ini akan kita sampaikan pada 3 hari raya. Dan mereka akan buat satu majlis raya dan penyampaian sumbangan ini. Dan saya berharap dia akan mencapai kepada, kalau tidak pun 50,000, lebih 40,000. Mana saya rasa saya boleh buat. Sebab setiap Ramadan ni saya lancarkan tabung dan alhamdulillah sambutan menggalakkan.
Dan ada lagi 2-3 tempat yang saya tak ambil lagi. Dia telefon, ustaz, ada yang 1,500, ada yang sampai hampir 1,000. Saya tak ambil lagi. Sebab apa? Setunggu masa saya keluar tempat itu, barulah saya ambil. Dan benda ni kita tidak perlu percepat. Sebab kita nak pun selepas hari raya kita nak mulakan projek ini. Dan pagi ni pun kalau tuan-tuan yang nak menderma lagi. Sebab tu bulan Ramadan ini merupakan bulan yang Allah gandakan amalan kita. Ya? Mungkin ada yang nak menyertai juga, yang mungkin yang 2 kutipan ni mereka tidak terlibat, maka pagi ni juga boleh dengan izin masjid lah, saya minta izin. Dan insya-Allah kita minta pun saudara Azli bentang sejadah di belakang tu, dan tuan-tuan bolehlah maknanya campakkan RM2-3 seorang pun itu pun sebagai benda amat berharga kepada saya. Sebab bila letak sejadah tu, maknanya tuan-tuan kena campak duit itu je lah. Sebab bila letak sejadah tu, duit tak turun dari langit. Kan? Kalau duit turun dari langit, ramai pula kan tak ada sejadah nanti. Ramai bentang luar ada bentang sejadah, duit turun langit kan. Jadi mana tuan-tuan boleh untuk membantu kampung saya. Dan inilah sekolah tempat saya mula belajar dulu. Kalaulah saya boleh belajar merata pun, inilah tempat mula-mula. Saya boleh ceramah sampai 70 tempat sebulan, dan inilah tempat saya mula belajar. Dan saya kira pun anak murid saya yang menengah kuliah saya pun Kuala Lumpur, Selangor ni dijangka dalam 4,000 dengan 5,000 orang yang sentiasa berjumpa dia orang ni. Kalau seorang bagi RM10 pun saya senang-senang boleh dapat 50,000. Sebab kita nak bangun, nak baik pula balik sekolah yang sudah dibina pada tahun 52 dan hujur sangat. Di kampung tu banyak orang tua-tua. Bayangkan tahun 52, sekarang 2010, maknanya dah kira 60 tahun lebih dah. Kalau orang pun 60 tahun dah hujur dah, nak kerja manis, ada rasa tinggi dah. Begitulah sekolah ini. Maka tanggungjawab kita lah untuk membantu sama-sama. Jadi di belakang sana kalau boleh tuan-tuan menyertai ini, dan insya-Allah jariah tuan-tuan itu akan digandakan oleh Allah SWT. Sebab Ramadan ini kalau kita bagi RM1, maka gandaannya sampailah kepada 1000 kali gandaan. Ini bulan Ramadan. Jadi kalau orang yang memang dia tak banyak duit, maka Ramadan lah dia kena perbanyakkan bersedekah, sebab Allah gandakan amalan itu. Jadi ucap terima kasih, dan saya harap apa yang saya sampaikan itu boleh jadikan sebagai plan tindakan kita. Saya tadi mudah difaham. Itu maknanya kalau saya kata hati kita ada iman, ada nafsu, maka kita kena perang dengan musuh kita. Kita yang tahu. Dan insya-Allah kita akan dapat satu keadaan bila iman dah tak ada dah nafsu amarah ni, maka iman senang buat kerja. Baca Quran dia mudah, sedekah dia mudah, untuk kita baca Quran mudah, untuk kita melakukan apa juga kebajikan mudah, sebab iman ni tidak ada musuh lagi dalam hati, dan sentiasa ada pengisian-pengisian untuk penjernihan jiwa itu sendiri. Jadilah, ambillah, rebutlah kesempatan Ramadan ini bersama keluarga kita. Jangan kita tinggalkan keluarga kita dan juga jiran-jiran kita. Inilah bulan-bulan untuk kita sama-sama membina masyarakat. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.